Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita teruskan dengan bidang pembelajaran iaitu bab 8 iaitu unsur dan bahan. Okay, dan kita teruskan dengan standard kandungan iaitu 8.1 iaitu asas jirim. Okey, dan standard pembelajaran kita hari ini ialah 8.1.1 iaitu menerangkan dengan contoh bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Yang kedua ialah 8.1.2 iaitu menjelaskan kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Semasa kamu di tingkatan 1, kamu telah pelajari jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Diskrit di sini bermaksud zarah tersebut bergerak, sentiasa bergerak dan terpisah antara satu sama lain. Okay, terdapat 3 jenis zarah yang membina jirim iaitu atom, molekul dan ion. Okey. Atom ialah zarah yang paling kecil di dalam sesuatu unsur dan atom merupakan unit paling asas dalam unsur. Okey, manakala molekul pula ialah gabungan antara dua atau lebih atom secara kimia. Jadi molekul ni boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama ataupun yang berbeza. Manakala ion ialah zarah yang bercas, sama ada bercas positif atau negatif. Jadi ion terbentuk apabila sesuatu atom itu menderma ataupun menerima elektron. Okay. Kita lihat bahan atom. Okay, bahan ini mengandungi zarah atom sahaja, iaitu di mana semua unsur logam, okay, semua unsur logam dalam jadual berkala dan juga gas nadir terdiri daripada atom. Okay, atau atom ni di dalam logam akan tersusun secara rapat dan teratur, manakala susunan atom di dalam gas nadir berjauhan dan tidak teratur. Contoh di sini emas. Okay, logam emas, susunan zarah dia adalah teratur dan rapat. Manakala susunan atom bagi gas nadir ataupun juga dikenali sebagai gas adi, zarah-zarahnya tersusun secara berjauhan dan tidak teratur. Okey? Contoh gas helium yang diisi di dalam belon. So sekarang ni kita imbas kembali, atom ni sebenarnya dia terdiri daripada zarah yang lebih kecil yang kita kenali sebagai zarah subatom yang terdiri daripada proton, neutron dan elektron. Okey, ini adalah contoh atom di mana di dalam nukleus, ini adalah nukleus, terdapat proton yang bercas positif dan neutron yang tiada cas. Dan di luar daripada nukleus iaitu kita kenali sebagai elektron yang bergerak mengelilingi nukleus dalam orbit dia ataupun dalam petala dia. Okey, ini contoh gambar yang lebih jelas. Okey, jadi ini ialah nukleus yang terdiri daripada proton dan neutron dan di luar ialah elektron bergerak di dalam petala dia mengelilingi nukleus. Okay, sekarang ni kita lihat bahan molekul. Okay, bahan molekul mengandungi zarah molekul yang merupakan gabungan dua atau lebih secara kimia, sama ada atom itu jenis yang sama ataupun berbeza. Kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Okay, manakala tindak balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Okay, contoh ialah molekul oksigen dan molekul air. Okey, ini penyelam. Okey, jadi penyelam biasanya dia membawa tangki oksigen. Jadi oksigen terdiri daripada molekul O2. Okey, iaitu O2. Di mana molekul oksigen ni terdiri daripada atom jenis yang sama. Manakala air, okey, air laut merupakan molekul air, dikenali sebagai molekul air H, okey, 2O, iaitu H ialah hidrogen, O ialah oksigen. Jadi molekul air terdiri daripada dua jenis atom yang berbeza. Okey, sekarang ni kita lihat bahan
ion. Okey, bahan ion terbentuk daripada tindak balas antara unsur logam dan unsur bukan logam. Bahan ini mengandungi ion positif dan ion negatif. Okey, contoh bahan ion ialah natrium klorida. Okey, natrium klorida ni juga dikenali sebagai garam biasa, di mana natrium klorida ni terdiri pada ion positif iaitu ion natrium plus, okey, Na plus, dan ion klorida iaitu ion negatif. Okey, jadi tindak balas antara unsur logam iaitu natrium ialah logam, okey, dengan menderma elektron membentuk ion positif, manakala ion klorida dia menerima satu elektron untuk membentuk ion negatif. Bila bergabung membentuklah bahan ion yang kita kenali sebagai natrium klorida. Okey, kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Jadi unsur ni boleh wujud dalam bentuk atom, molekul ataupun ion. Jadi unsur yang sama juga boleh wujud dalam bentuk yang berbeza. Contoh, okey, contoh ni ini adalah tukur berkarat dengan tukur tak berkarat. Okey, kepala tukur ni diperbuat daripada logam iaitu ferrum. Okey, jadi tukur yang tidak berkarat, unsur ferron dia wujud dalam bentuk atom. Okey, manakala tukur yang berkarat pula, kepala tukurnya terbentuk daripada unsur ferron yang wujud dalam bentuk ion dalam sebatian karat. Okey, contoh seterusnya ialah unsur hidrogen. Okey, di mana unsur hidrogen dalam jus limau, okey, wujud dalam bentuk ion. Manakala unsur hidrogen dalam udara, okey, wujud dalam bentuk molekul H, okey, 2. Okey. Jadi unsur hidrogen dalam udara wujud dalam bentuk molekul. Jadi dengan kata lain, unsur yang sama boleh wujud dalam bentuk yang berbeza. Jadi itu saja yang cikgu nak sampaikan berkaitan dengan tajuk 8.1 iaitu asas jirim. Jadi sekian, terima kasih.